Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Salam. hari ini kita akan bincangkan satu topik iaitu FOFLAT, cukup ke hanya akademik. Jadi first kali kita ada Irsyad, kita ada Chobe, Chobe ataupun Ketua Imam dekat kelas ni. Okey, betul lah. Aku Aiman Mukri. Jadi first kali kan, aku mulakan dulu. Untuk tajuk ni FOFLAT, cukup ke hanya sekadar akademik kan. Jadi sebelum kita bincang-bincang, kita nak tahu juga kita punya pengalaman kan. Ada antara perempuan kan, ni kan, pernah dapat FOFLAT. Ada pengalaman ketika waktu sekolah menengah dulu lah. Macam ada bisa dapat FOFLAT ke, pelajar cemerlang ke, cerita sikit, orang nak tahu kan. Okay. Dia cemerlang cik. Okay, aku cakap dulu kalau berdasarkan pengalaman, kalau waktu zaman sekolah dulu, mestilah kita tak panggil FOFLAT lah kan, tapi macam mungkin straight A. Tapi ni aku bukan nak cerita pasal diri aku tapi aku nak cerita pasal seorang member aku. Nama dia Muaz, Muhammad Muaz Hanafi. Muaz ni memang boleh kata legend lah. The legend lah dalam nasional ni, memang power lah. Dia sejak daripada form 4, daripada awal tahun form 4 sampai form 5 tak pernah dapat ranking lain selain daripada nombor 1. Lepas tu sejak daripada form 1 lagi memang boleh nampak dia tu macam orang tak nampak dia study sangat pun, tapi macam perform gila dalam exam. Walaupun dia macam santai-santai. Lepas tu even waktu SPM pun, SPM ataupun trial SPM, trial rasanya. Trial lah. Macam petang tu test fizik. So kita orang semua, masa aku sekali Struggle lah. tengah study fizik kan bagi dia semua. Lepas tu nampak Muaz ni tengah study juga. So macam okay lah, tanya dia tengah study. Sekali tengok dia study fizik. Dia study fizik peringkat universiti punya, bukan peringkat SPM. Kita orang terkejut tu macam confident gila. Dia dapat lain lah. Habis tu ini bukan berdasarkan pengalaman itu seorang member yang perform dalam akademik ni. Lepas tu dia pun, sosial dia pun macam okey juga, mantap juga, bagus lah. Ini bagus lah. Dan ni dia sambung mana? Sambung dia sekarang ni tengah A level tapi tak pasti kat mana. Scholarship. GPA kot, ingat. Contoh lah. Kira agak Chobe macam Chobe. Cerita sikit. Rendah sikit benda dia. Tak standing dia lah. Tapi padu lah. Padu juga. Kalau pasal aku sendiri, secara ringkasnya among top 10 macam tu lah. Tapi still tak separuh Muaz lah. Padu lah. Bukan dia sekarang cerita. Okay. Irsyad lah. Aduh. Kalau ya nak cakap kemenangan, aku pun sekejap, loading aku loading bawa ni. Tak, sebab aku segan extra sikit boleh tahan lah. Aku alhamdulillah kat sekolah dulu. Kalau aku waktu IPSR tu 5A lah. IPSR lah. Dia contoh tokoh akademik IPSR ramai juga dalam sekolah, 81 orang kan. Betul. Daripada 1,000 pelajar, 81 dah. Ramai sekolah, ramai sekolah. Lebih banyak orang tentera Badar. Kalau dah masuk sekolah menengah tu, exam besar seterusnya PT3. Kalau aku waktu form 1 form 3 sampai form 3 tu tak perform sangat lah. Mungkin sebab suasana tak biasa lagi kan. So waktu PT3 tu dapat 1B. 1B lah. Sama. Ya, alhamdulillah. Sama juga. Oh ya. Kita semua sama, mantap Yang straight A, waktu PT3 yang straight A 2 orang je sekolah aku. Aku 10 orang kot. 10 ramai right. Saya tengok sikit lah. Sikit je. Lagi ramai dari aku sekolah aku. Sekolah aku 2 orang daripada berapa 60 132. 133 ni. 2 orang je. So macam ni lah. Tapi time SPM tu dia orang buat comeback lah. Dia 2 orang tu yang dapat straight A waktu SPM dekat 20 orang lah.
Ush, Ui, mantap Level mantap. 2 tak darat 10 tu. C plus ada, C plus. 11 ada. Oh yeah. Yang paling tinggi 9 A+. Uish, Apa semua 11 lah, 11 plus kan? Ha? Semua ada 11 subjek kan? Oh, semua sekarang aku ada 12. Oh, Uish. 12. So 9 A+, uh, 2 A solid, 1 A minus. ish. Yang dapat result macam tu 2 orang lah. Aduh Ha? Aduh. Yep. Yang pun straight A lah kan? Aku alhamdulillah lah. Aku salah seorang yang 9 A+ lah. Oh, Ah, ini panggil player cemerlang. Saya SPM lah, Mantap, saya kita SPM ni. je lah. Aduh. Aduh. Tapi seorang lagi tu dia duduk UM tak, tapi dia PKJ. RPKJ. So selalu lah jumpa-jumpa. Kadang-kadang lah. So tu je lah. Sedikit sebanyak cerita. Okey, aku pula kot, aku rasa. sila. Jangan nak Tanya skip pula. orang ni tadi. Okey. Aku malah nak buka cerita dari PSR kan. Aku start PT3 lah. Dia macam PSR macam kecil je, macam tak matang kan. Dia dah bina kan. Okey. Waktu PT3 ni, aku time waktu form 1 atau form 2 ni, aku selalu dapat nombor 1 tau. Tapi aku selalu tak perform hujung tu tau. Macam aku akan dalam 4 exam kan. Macam 3 exam first nombor 1. Yang exam last ni selalu kantoi lah, kantoi. Tak tahu lah aku main-main ke apa kan. Tapi time masuk PT3 tu, aku tak dapat straight A. Tapi, walaupun aku target kan, tapi tak dapat straight A kan. Macam, tapi tak apa lah. Waktu tu aku macam form 3 kan, kita main-main je kan. Aku tak kisah kan. Tapi tak apa, sebab aku B tu kemahiran hidup lah. Tapi balik tu memang kena terus lah Mak lagi. dengan family aku. Kata aku tak berkemahiran dalam hidup kan. Kau macam balik rumah kalau ada buat silap sikit, tu lah, tak ada kemahiran hidup. Sudah. Dia lawak sikit. Dia faham. Dia baik kemahiran hidup kan. Lepas tu, itu form 4 sampai form 5 tu, alhamdulillah dapat konsisten kan. Aku dapat nombor 1. Tapi nak kata form flat macam kan ada PNG kan, PNG K kan, PNG kat sekolah kan. Kan nak dapat form flat kena semua A+ kan. Aku tak bisa dapat form flat tu. Macam selalunya mesti ada 2-3 subjek yang dapat A solid. Jadinya tapi last sekali SPM aku ending dapat aku 9 subjek kan. Sekolah aku 9 subjek kan. Ambil sains tulen je kan. Sekolah aku dapat 8 A+, 1 A. Alhamdulillah lah. Yang tu pun akan bersyukur lah. Tapi waktu aku kiong lah, waktu aku ambil exam dulu kan. Kena waktu tu aku P kan. Mereka kan cikgu kat depan kaunter tu. Dia peluk aku. Tak apa, Man. Nanti check balik. Buat seminar sebelum. Mana tak kiong lah. Macam P macam kita kalau P mesti harapan tinggi kan, hope kan. Tiba-tiba Man tak apa check semula. Aku lagi ni ada B ke pun kan. Alhamdulillah. Okay lah. Syukur lah apa yang dapat. Okay. Lepas tu kau check semula tak? Tak check lah. Tak check. Aku English. Redon Oh, English Aku pun macam malas lah. Macam bagi aku okey lah. Alhamdulillah lah. Okay, dah tahu lah. Semua kat sini budak-budak padu lah ni. Okay. Okay, Man. Kan memang kena ni. Satu. Okay. Topik kan tadi ni lah. Topik ni. Jadi kita balik pada topik kan for flat kan. Tentu kat pasu kan. Topik pun cukup sekadar akademi kan. Jadi first kali tanya macam hampa, nak ke for flat lah? Macam tak. Kau lah tiba-tiba cuba kata aku tak for flat, aku nak 3.9 cukup lah. Cukup lah. Ke semua macam kena dapat for flat ke? Tapi kalau tak dapat pun tak apa. Kalau pada aku kan, dia awal-awal kalau nak ikut kan, waktu awal masuk pasum ni macam tak ada target for flat tau. Sebab macam kita buat habis baik je, lepas tu apa yang kita dapat macam terima je lah kan. Lepas tu bila macam lecturer kata macam student pasum ni memang semua pandai-pandai, selalunya majority dapat for flat bagi semua. So start daripada situ macam dah pasang harapan dah. Ada peluang dapat for flat. So
InsyaAllah. Tapi tu lah, kalau andai kata kalau tak dapat pun, so kita redha je lah kan. Nak kata apa, benda dah jadi. Dia berusaha kita berusaha sehabis baik. Lepas tu berkenaan dengan result tu kita tawakal je lah kan. Sebab kita tak boleh nak tentukan result kita. Tapi yang kita boleh buat sekarang ni cuma berusaha je. So kalau kita banyak berusaha, memang insyaAllah kita punya result pun tu akan naik juga. Dia directly proportional. Makin banyak usaha, makin tinggi result. Macam tu. Nasihat dari Ketua Imam Catat. Tapi ya, yang paling penting sekali dalam tuntut ilmu ni, kita kena ikhlas kan. Jangan terlalu mengharapkan sesuatu tu, sebab takut kita nak pasang target tu boleh, kita nak pasang full flat tu boleh, tapi jangan terlalu mengharap. Sebab kalau kita terlalu mengharap, kalau kita mau confirm dapat, okey alhamdulillah. Tapi kalau kita tak dapat, takut nanti kita terlalu kecewa gitu. So yang pentingnya kat sini, target tu ada. Kalau kita nak full flat, okay, kita pasang full flat, tapi jangan terlalu mengharap. So kalau kita dapat, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau kita tak dapat, kita tak adalah nak kecewa sangat macam tu. Kita redha je kan. Okay, insyaAllah. Macam tu lah. Isyad tak? Ada mahu apa? Aduh. Nak full flat ke tak? Oi, nak full flat ke tak Soalan straightforward. Nak full flat ke tak? Nak full flat ke tak? Nak full flat ke tak Dia Sudah. Okay. Dia kata nak. So boleh lah. Boleh. Boleh. Okay. Boleh lah. Full flat, kalau orang tanya nak full flat ke tak, mesti lah kita cakap nak kan. Nak full flat. Tapi macam sebab ada sebab dia. Sebab kita nak sambung belajar ni lah, sekian. Sama juga lah macam kita nak dapat dari ASPM. Kita nak sambung belajar kat tempat yang kita nak lah. So ya, full flat. Nak Sebab dia kena. ya kan orang kata macam SPM ke apa ni, asas ni macam dia buka ruang lah. Dia tak semestinya, tapi dia punya pintu tu makin luas lah. Dia macam kalau hang masuk pintu tandas dengan pintu masjid yang besar. Beza lah cik. Saya tak kena Aduh. Okay. Aku pula jawab untuk kena orang ni. Okay, kalau aku lah first kali macam cuba kata tadi, aku masuk sini aku macam tak dapat full flat pun dapat janji aku puas hati aku punya result dengan lepas daripada aku punya target. Jadi macam untuk full flat ni, tapi bila masuk lecturer dia cerita okay 50% semua full flat. Dia cerita yang full flat ni macam macam daun ni kita kutip kat pokok kan. Macam dia cerita macam senang kan. Jadi terasa macam cabar lah, macam kalau dia cerita macam senang kan, takkan kita tak boleh buat kan. Tu lah. Jadi yang tu rasa dia punya keinginan kan, rasa willing ni makin tinggi kan. Jadi kesimpulannya nak nak. Okey. Ya, kalau semua kat sini nak ke lagi sesuai perbincangan ni kan. Aduh. Kena. Okey. Tengok bukan hanya sekadar cukup ke hanya sekadar akademik. Itu topik asal kita. Kita kita be back to our topic. Sebab lah ni aku rasa kan dan ni jadi isu kan, sebab apa kita punya mindset sekarang ni. Macam contoh apa tajuk ni ceritakan cukupkan hanya sekadar akademik ni kan, jadi isu disebabkan oleh mindset kita zaman sekarang. Macam kita pun dah pernah bincang kan pasal sistem pendidikan macam-macam kan, yang akademik cukupkan hanya sekadar akademik kan. Sebab ini perspektif aku lah, nanti ikut lah kalau hampa macam mana. Macam akademik ni dah jadi elemen paling penting lah dekat manusia ni. Sebab macam kalau minta kerja ke, hampir mana-mana macam ni, belajar mana? Lagi makcik-makcik bawang kat kampung kan, makcik PA, makcik Siti kan. Dia kata, ni sambung mana, belajar mana? Macam kita pun segini kan, macam tadi kan, macam habis cerita-cerita macam ni, ni dia sambung mana? Jadi macam perspektif lah. Macam ni kalau hampa dekat rumah-rumah macam persekitaran hampa, background macam keluarga sendiri lah, sama ada titik berat kat akademik ke macam mana?
Kalau kalau keluarga aku memang, aku rasa bukan keluarga aku rasa memang setiap keluarga pun dia memang akan titik berat ke akademik lah kan, logik dia macam benda basic. Jarang Memang lah jumpa yang tak titik pada ni. Betul. dia macam basic kan, kalau apa setiap parent nak anak dia berjaya bagi semua macam tu lah. Lepas tu tak dinafikan kita nak full flat. Lepas tu kalau untuk yang apa sekolah menengah ataupun yang mungkin masih yang mungkin SPM dia orang nak straight A bagi semua, senang cerita kita semua nak result yang bagus lah, kita semua nak perform akademik sebab dekat atas sekali kita nak kerja yang bagus semua bagi semua macam tu lah. Tapi okey lah, yang ni aku berbalik bertopik itu cukupkah hanya sekadar akademik lah. Dia yang ni macam sikit teguran lah. Aku perasan kan majoriti daripada parent zaman sekarang ni lah, macam yang aku cakap tadi kan, parent kan nak kita semua belajar pandai-pandai macam tu lah. Tapi pada aku dia ada sedikit kesilapan, iaitu okey, korang pernah dengar tak macam waktu kecil-kecil dulu ke apa, mungkin mak kita ataupun ayah kita, tapi aku rasa mungkin mak kita lah cakap kat kita apa macam kononnya Aiman Mukri kan, Aiman nanti apa bila dah besar nanti belajar rajin-rajin, lepas tu dapat kerja yang bagus, kereta besar bagi semua macam tu, rumah besar. Pernah dengar tak istilah macam tu? Jadi selalunya kalau hang balik kampung jumpa dengan makcik-makcik yang pakcik-pakcik yang kan yang bagi duit raya kan. Sayang, tak ni belajar elok lah, pergi sekolah jadi kaya, dapat kereta besar. Selalunya ada kalau bunyi-bunyi tu. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kita macam dah selalu dengar benda tu, tapi kalau pada aku dia macam ada sedikit tak kena lah. Sebab kalau kita fokuskan belajar hanya untuk dapatkan benda tu, so keikhlasan dalam belajar tu dia akan lari. Maksudnya kita belajar tu sebab apa? Sebab kita nak benda-benda duniawi lah. Kita nak bila besar nanti kita kaya bagi semua, hanya pada tu je macam tu lah. Sebab ilmu yang sebenarnya ni dia bukannya berdasarkan apa yang kita hafal, tapi dia adalah berdasarkan apa yang kita amal macam tu lah. Dalam hadis Nabi sendiri kan, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah macam tu lah. So nak kata dekat sini, daripada kita fokuskan, daripada kecil kita dah dengar belajar rajin-rajin supaya nanti besar jadi orang yang kaya, jadi orang yang rumah besar, kereta besar gitu semua. Pada aku, andai kata lah kalau aku satu hari nanti jadi ayah yang berkaliber kan, Ayah. tapi ni betul lah, andai kata satu hari nanti bila dah kahwin beranak nanti kan, aku akan cakap ke anak aku apa, belajarlah rajin-rajin supaya nanti bila besar nanti kita dapat jadi orang yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaat dalam bentuk apa? Terpulang lah dalam bentuk ilmu kita ke, dalam bentuk duit ke, apa-apa lah. Ni aku petik sendiri kata seorang tokoh lah. Korang kenal Ahmad Ammar bin Ahmad Azam? Ahmad. Yang apa belajar kat Turki, meninggal kat Turki. Ahmad Ammar. Betul. Dia kata hidup kita ni bukan untuk diri kita, hidup kita ni adalah untuk masyarakat. So itu lah kayu ukur kejayaan sejauh mana kita berkhidmat untuk masyarakat. Jadi kalau daripada kecil lagi anak-anak dah dibisikkan dengan mindset yang macam tu, so insyaAllah bila besar nanti dia orang dapat jadi orang yang berguna, bukan untuk diri diorang je tapi untuk masyarakat juga macam tu lah. Pada aku itu lagi kena lah. Wallahualam. Aku rasa ni Cobe nak promote kat perempuan ni. Kalau anak dia tu dia bagi tahu lah, kalau kahwin dengan dia anak dia macam ni. Nanti kita highlight bab ni kita beritahu kat kita. Okey, you Irsyad ni Irsyad. Aku ni jangan kita try tengok sudut lain. Try aku ni macam terfikir kat bila coba Aiman cakap pasal tu yang mak ayah sepupu sepapat pakcik-makcik kita cakap ni kan, yang nanti kerja dia elok, nanti belajar dia elok, pasal nanti dapat kerja bagus, semua besar semua tu kan. Dia macam ada beberapa, kita boleh buat teori tau berdasarkan apa yang kita dapat ni. Hipotesis kenapa bermulanya dia orang cakap macam ni. So kemungkinan pertama mungkin kalau macam pakcik-makcik kita, sebab dia orang kan lagi tua daripada kita, so dia orang pun dah lalu apa yang kita rasa. So maybe dia orang cakap macam tu sebab dia orang menyesal dulu dia orang tak buat macam tu. Betul. Based on pengalaman kan. Based on pengalaman lah. Tapi
mesti duit lagi sikit ya dia bagi. Kalau dia macam habis pengalaman dia menyesal sebenarnya boleh je dia bagi 50 tu cakap macam tu kan. Okay, sebab dia nak kita ikut kejap langkah dia. Tapi kalau dia bagi RM2 kan, so dia kata nanti belajar dia tu macam tu. Dia betul dia tu. Okay, itu satu. Satu lagi teori tadi apa kan? Hilang dah tadi. Alamak. Ustaz, macam Tapi betul juga. Sekejap. Okey, sambung ke? Kau Sama. sama. Satu lagi sebab kan topik kita full flat cukup ke hanya akademik kan. So maksudnya kita kena fokus ke aspek lain kan. So mungkin parent orang-orang sekeliling kita yang cakap macam tu dia cakap macam tu sebab dia dah nampak kita bagus. Sebab kita biasa kan, kalau kita depan pakcik-makcik kita, mak ayah kita behave lah. Dia lain lah kalau kita dengan kawan-kawan kita dengan pakcik-makcik kita tu lain lah cara kita, kelakuan kita. So mungkin sebab dia dah nampak kita ni bagus akhlak dia, dari segi akhlak macam kita tak ada masalah. So macam dia suruh fokus kat akademik. Macam tu serius aku pun terfikir macam boleh jadi sebab pakcik-pakcik kita kata macam tu sebab dia nampak kita memang dah elok. Aku pun terfikir betul juga teori dia. Kalau macam lepas tu macam tadi Isyad kata kan yang pasal based on pengalaman kan. Macam yang aku percaya kan, macam apa kepercayaan aku macam seorang tu dibentuk berdasarkan apa yang dia lalui persekitarannya. Contoh macam kalau kita belajar biologi time form 5, kita ada macam mana variasi kan. Kita ada variasi macam mana yang ikut keturunan, lepas tu yang ada yang ikut persekitaran kan. Aku ingat. Walaupun budak fizikal je. Kayaknya variasi ni kayaknya salah satu ikut persekitaran. Macam apa yang intelektual boleh juga jadi disebabkan oleh ada sel-sel otak yang padu, mungkin ada talent, tapi actually persekitaran tu yang banyak membantu. Contoh juga kalau kita hidup sekarang, aku cakap macam mana konteks aku tengok dan juga perspektif aku kan. Untuk kalau kita tengok masyarakat sekarang kan, kebanyakan dia hidup dia banyak kepada benda yang materialistik tau. Macam mana persekitaran dia, background dia lebih bergantung kepada duit. Macam lah ni lah, tanya siapa-siapa pun, kalau tak ada duit boleh hidup mesti boleh tak boleh. Mesti ada tak. Jadi sekali bila macam ni, memang background dia, memang kita punya masyarakat dah macam ni, jadi dia punya mindset masyarakat tu automatik terfikir pasal akademik lah. Dia tak fikir pasal benda lain. Bukan nak kata salah, bukan yang kata totally benda ni tak betul ni semua Illuminati bukan lah. Bukan. Bagi Prismate datang. Prismate guys. Bukan lah. Dia macam benda ni ada betul dia juga disebabkan apa keperluan masyarakat zaman sekarang kan. Dia beza dengan keperluan masyarakat zaman Nabi dulu dan zaman sahabat dulu kan. Zaman tabi'in semua tu berbeza. Dia tengok pada situasi masyarakat. Macam kalau ada kata-kata, tak ingat kata ulama ke apa, macam didiklah anak kamu ikut zaman mereka kan. Contoh macam mana kalau kita duduk zaman tu, didiklah anak kita dengan macam yang berlaku zaman tu. Macam zaman lah ni, zaman teknologi. Lepas tu yang berlakunya mindset macam ni. Cuma beza je kat sini, bila mindset ni terlalu diambil berat. Macam kita terlalu ambil berat sangat pasal akademik ni. Sampai kan dia jadi beban. Contoh macam kalau kita tengok dalam Twitter, dalam Facebook, kalau kita tengok dekat social media kan, yang orang kata kan masa kerajaan sendiri nak hapuskan peperiksaan sebab bawa beban kat budak-budak dia 1, 2, 3 yang stres. Macam ni kan. Bayangkan kalau contoh kalau adik yang balik kata dapat keputusan ni kan. Lepas tu yang teman-teman yang nak UPSR kan, tiba-tiba balik cerita kat rumah dapat C, dapat D. Kalau kita sendiri lah, cakap macam mak kita, kalau kita sendiri lah, apa kita cakap? Mesti kita kata, ni teruk lah. Macam buat apa kat sekolah kan? Aku aja, abang lu je. Padu ni. Macam nak flex kan. Tapi suruh ni, buka, ambil buku sekarang. Nak ajar kan. Tiba-tiba ni. Dia macam tu lah. Jadi kat sini apa yang perlu kita tahu, kita kena tahu prioriti lah. Jadi kita kena ambil satu benda tu dalam keadaan yang sederhana. Kita jangan lebih, jangan
jangan kurang. Macam dalam Islam ada zuhud kan. Zuhud tu kita kena ambil yang tengah-tengah. Sebab kalau kita tengok, kalau kita contoh ambil gula pun kan. Kalau ambil banyak sangat gula kan macam mana? Kalau tak ambil gula, kurang gula lah kena pengsan. Macam tu lah. Contoh. Okey. Yang tu contoh je lah. Okay, dah settle tu. Jadi kita buka yang baru lah. Jadi kan topik kita bukan hanya sekadar akademik kan. Jadi ni pandangan masing-masing kan. Ikut lah. Apa contoh student yang complete lah? Macam bagi Cobe, bagi Irsyad. Ideal student. Ideal student. Bukan ideal guest lah. Pasal kemis pula dah aduh. Macam ideal kan. Ideal liquid, ideal gas. Student pun nak juga. Ideal liquid pun lah agak. Okay, ideal solution, ideal student lah, ideal student lah. Macam okay, kalau hang nak macam betul-betul yang perfect kan, macam mana? Macam tu lah. Okay, aku boleh dulu lah. Pada aku lah, akademik ni, okay, kita dah sembang panjang lebar tentang akademik tadi kan. So kita boleh simpulkan yang akademik ni memang penting lah, tak dinafikan. Tapi macam yang Aiman kata tadi, kita kena ambil setiap benda tu macam sederhana. Kau nak ikutkan sebenarnya taksub pada semua benda, semua salah. Even taksub pada Nabi, taksub pada Allah sendiri pun salah juga. Betul. Macam mana taksub pada Allah tu, kita solat sepanjang masa sampai kita abaikan ibu bapa kita, sampai ibu kita abaikan pelajaran. Salah juga, walaupun nampak macam betul. Aku bisa dengar juga. Macam ada satu hadis dia kata, yang ingat ada sahabat Nabi, korang pun mesti dengar kan, yang ada sahabat Nabi yang datang kat Nabi kata dia nak puasa 1 tahun. Yang tu. Kita mau kahwin kan. Dia puasa tanpa muka. So dia secara ringkasnya macam taksub pada apa-apa benda ni melebih-lebih pada apa-apa benda, walaupun nampak macam benda tu baik tapi hakikatnya salah juga, macam tu lah. Okay, so berbalik-balik, besides akademik kan, akademik ni memang penting, tak dinafikan. Tapi besides akademik ni kita kena ada benda lain juga. Dan salah satu aku rasa benda ni okay lah, mungkin kalau kita cakap besides akademik ni orang fikir apa, co-curriculum. Tapi aku tak nak sentuh pasal co-curriculum lah, sebab aku rasa co-curriculum ni macam dah semua orang pun dah tahu lah. Klise. Tahu dah, aku rasa co-curriculum lah, macam tu lah. Okay, tapi aku nak hurai pasal benda yang kalau nak banding co-curriculum mungkin lagi klise sebenarnya, iaitu berkenaan dengan sasiah. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni kita tak boleh nafikan, memang ramai orang pandai-pandai, ramai full flat, ramai yang belajar luar negara bagai semua. Tapi macam tu lah. Tapi kadang-kadang dia orang terlalu pandang remeh aspek akhlak, aspek sasiah, macam tu lah. Sampai kadang-kadang walaupun orang yang pandai sekalipun belajar di luar negara, tapi bila belajar di luar negara mungkin dia orang alami culture shock ke bagai semua. So dia orang yang asalnya berpegang pada Islam tapi terpengaruh dengan Islam enggak. Tapi adakah kita nak kata dia bukan orang dia orang yang asalnya berpegang pada Islam tapi terpengaruh dengan aliran-aliran yang lain daripada Islam lah, macam tu lah. Macam kalau kat barat kita ada banyak Hinduism macam tu lah. Dia ada Freemason. So bila kita kata dia terpengaruh dengan ideologi semua ni, kita tak boleh nak kata macam dia ni tak pandai, sebab dia dah fly keluar negara tu pun dah jadi bukti yang dia tu pandai, macam tu. So apa yang aku nak kata kat sini, dia kadang-kadang student ni dia terlalu tekankan aspek akademik sampai dia lupa aspek rohani, aspek sasiah bagi macam tu. So dia kena seimbang lah, kena stable. Sambil kita fokus kepada akademik, rohani kita pun kita kena jaga juga. So kalau kita pergi dekat luar negara, insyaAllah satu hari nanti kita tak terpengaruh dengan dia orang punya budaya yang lain daripada yang tak berlandaskan Islam lah, of course. Tapi insyaAllah kalau kita pegang betul-betul pada Islam, tak mustahil kita yang jadi ejen menyampaikan Islam dekat masyarakat kat sana tu. Wallahualam. Macam tu lah. Amin. Sambil belajar kat luar negara, sambil berdakwah. Lagi baik. So kena stablekan dua-dua tu lah. Nak belajar akademik boleh, tapi jangan tinggalkan sasiah, macam tu. Okay, insyaAllah. Syed. Contoh pelajar ideal. Contoh pelajar ideal student. Belajar unggul. Oi. Bahasa Melayu belajar unggul. Bahasa Melayu dia. Nanti subjek fizik belajar tajuk baru kan, ideal student. Macam mana nak kira ideal student? Formula. Ada law dia. Rule.
Aduh. So, ideal student So, kalau ikut ideal student tiba kan. Ideal student jap. Ideal student bagi aku lah. Student yang ideal ni, dia boleh, dia apa saya nak buat dalam bentuk ayat. Nak bagi ayat cantik sikit. Dia ideal student tu ialah pelajar yang boleh menggalas tanggungjawab yang dia terima. Oh, Itu definisi. tu banyak kita sebagai seorang pelajar, tanggungjawab sebagai seorang hamba, tanggungjawab sebagai seorang anak. Kalau ada jawatan-jawatan tu nak selesaikan jawatan kita tu. So yang tu lah kalau dia boleh buat semua tanggungjawab tu, kira dia dah ideal lah tu. Sebab dia macam merangkumi semua lah. Sebab kalau tanggungjawab kita sebagai pelajar, kita kena belajar. So kena buat tutorial, kena Betul. kena bergerak ke arah 4 flat lah. Betul. Kalau tanggungjawab sebagai seorang hamba, kita kena buat semua yang disuruh oleh Allah kepada kita. Macam tu lah. Semua tanggungjawab kita sebagai seorang hamba lah. Kena semayang, kena jaga yang fardu, dan tambahkan yang sunat, tinggalkan yang makruh dan juga yang haram. Baik. InsyaAllah hidup jadi Syubhah sekali. Baik, pelajar yang selimbang. So yang tu ya tanggungjawab sebagai seorang anak pun sebagai seorang anak tu dah kira kita Penting punya lah. kira kita punya ni lah, kita sendirilah yang tahu. Sebagai seorang anak kena bakti pada ibu bapa, kena tolong tanggungjawab sebagai seorang kawan, tolong kawan-kawan kita. So yang tu satu lagi, kita kena jaga hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia. So itu hablum minallah hablum minannas kan. Kalau kita dapat dua-dua tu, tu tanda-tanda yang kita boleh nampak dekat dia jadi tenang lah. Orang tu relax. Dia tengok, Senang lah, duduk dengan dia kerja senang lah. kita duduk dengan dia pun kita suka. Lepas tu tengok dia pun dia macam dia tak serabut. Kan kita kan kalau macam tutorial banyak sikit, tutorial makin susah tu aku tengok. Makin lagi macam kalau macam sem 1 tu matematik lah, banyak gila soalan dia 1 sampai 13. Lepas tu ada banyak pula anak dia. Banyak gila. Ada benda. Sem 1 lah. Sem 2 dah. Ada macam tu. Betul. Dan aku pasal idea student, macam tadi Cobe kata, yang student ni dia kena ada sifat sahsiah kan. Dia kena ada juga akademik kan. Lepas tu co-curriculum, macam Irsyad ada yang bertanggungjawab. Okay, kalau bagi aku lah, kalau aku bisa dengar satu macam motivasi lah. Macam kalau pergi ceramah motivasi yang jenis bila saya kata ya, kamu kata ya. Yang tu kan aku feel. Dah saya Trademark kan. Dia beritahu yang manusia ni dia ada macam 3 benda. Satu nama dia IQ, satu lagi EQ, satu lagi SQ. Okay. IQ ni intellectual quotient. IQ dia kan macam kepintaran lah, kita punya intelektual. EQ, emotional quotient, maksudnya kita punya emosi. Yang ketiga spiritual quotient, SQ. Okay, lepas tu dia dalam slide tu tunjuk satu iceberg tau. Iceberg. Dia tunjuk IQ, macam iceberg kan. Yang atas kecil tu IQ, yang bawah kecil tu EQ dengan SQ. Maksudnya kat sini EQ dengan SQ tu yang bawa peranan besar dalam pembentukan seorang pelajar ni. Jadi dia kita semua dah tahu IQ je lah. Jadi EQ dengan SQ ni lebih kepada macam mana kita kawal emosi kita. Contoh, pelajar yang cemerlang ni bagi aku macam ideal student ni. Ideal student ni dia tahu dia nak kawal emosi dia. Contoh dia tahu bila dia nak cakap satu benda tu kat orang ni, bila dia nak nak luahkan, bila dia nak simpan benda tu kan. Jadi orang sekeliling dia akan rasa dia punya macam mana dia handle dengan benda tu. Lepas tu SQ ni hubungannya dengan Allah pula. So dia dengan manusia juga, macam mana dia punya sahsiah, macam mana dia punya peribadi, dia punya disiplin diri dia terhadap agama. Yang ni penting juga sebab tambah-tambah SQ ni yang paling penting. Sebab SQ ni lah yang akan buka kita punya jalan kepada EQ, IQ nanti.
Lepas tu juga tadi silap aku nak cakap pasal ni tadi kan yang Cobe kata pasal bersederhana. Pasal bersederhana ni sebenarnya aku rasa macam betul juga macam jangan take satu benda tu terlalu taksub Macam yang tadi yang pasal yang ada sahabat Nabi yang datang kata dia nak puasa satu tahun tak mau kahwin langsung. Oh, orang padu tak mau kahwin langsung. Okey. Yang ni kan macam Nabi balas, Nabi kata aku yang Nabi ni pun Nabi kata bukan aku Nabi okay. Aku yang Nabi pun buka puasa. Aku yang Nabi ni pun aku kahwin. Bukan kahwin satu tapi kahwin banyak. Jadi nak tunjukkan bahawa Nabi ada dia punya ni dia punya ruang untuk kehidupan dunia, ada ruang untuk kehidupan akhirat. Jadi kat situ kita boleh tahu kesederhanaan ni penting sebagai seorang student. Jadi orang kata yang macam famous famous tagline, study smart, don't study hard. Macam tu kita relax tapi yang penting kita nak tengok output dia. Output banyak sangat output ni. Aduh, betul malam ni lain macam. Okey. Okey, kayaknya kesimpulan aku rasa kalau yang ID student ni kan, kita setuju yang ID student ni first sekali dia ada ni yang penting dia ada adab sahsia. Betul. Tapi yang aku paling suka Irsyad punya ni istilah pelajar yang bertanggungjawab. Sebab bila bertanggungjawab dia betul semua kan. Betul juga. Okey. Sekarang ni kita dah settle lain tu kan. Jadi aku nak tanya kok sepanjang kehidupan sebagai student ni. Macam buat ada idola, macam ada member-member, ada senior-senior yang macam mengidolakan dia, macam aku suka cara dia belajar, macam mana dia handle masa dia. Macam lepas tu apa yang contoh daripada dia kok macam mana ada idola. Mana tahu idola Irsyad Cobe ke? Tiba je. Tengok Cobe padu dia punya hafalan Quran. Betul. Idola terus. Idola. Boleh selalu dapat pergi surau kan. Idola. Oi. Tak boleh pergi surau sekarang ni. Betul. Okay, jadi cakap pasal apa namanya idola tadi kan. Kalau pada aku ramai je yang aku idola kan. Tapi basically yang selalunya yang aku idolakan ni macam yang buat dakwah lah. Yang buat dakwah macam Ustaz Adil Roslan, Bro Fidausah, Dr. Zaki Naik bagai semua. Tapi kalau dalam bab yang kalau dalam bab yang tak berapa nak agama sangat tapi tak ada sampai langsung tinggalkan agama tu, macam tu lah. Idola aku yang aku rasa macam aku minat lah. Ini bukan senior ke apa ke, tapi dia penulis buku sebenarnya. Iaitu Izzuddin Al-Jitrawi. Dia penulis buku. Ni salah satu buku ni. Nampak? Okay. Boleh beli guys. Boleh. PM Cobe. Okay, jadi kenapa aku kata aku minat Izzuddin Al-Jitrawi ni? Sebab dia macam bagus tau. Dia kaji tentang satu benda tu, lepas tu dia sampaikan ilmu tu kepada masyarakat. Salah satu media dia sampaikan melalui buku lah. Lepas tu kalau korang macam follow Izzuddin Al-Jitrawi ni, korang boleh nampak lah kenapa dia berusaha untuk sampaikan ilmu-ilmu tu. Izzuddin Al-Jitrawi ni dia lebih kepada sejarah lah sebenarnya. Okay, jangan mention sejarah kat sini, nanti semua tidur. Kita bukan sejarah mesti tidur ni. Mention sikit tak apa. Kalau mention banyak tu nanti tidur. Jangan terlalu lebih. Jadi aku minat Izzuddin Al-Jitrawi ni sebab dia kaji sejarah bangsa kita, lepas tu dia sampaikan kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab dia kata majoriti daripada kita sekarang ni, majoriti macam dah hilang jati diri. Kita rasa macam kita ni lemah lah bagi semua. Lepas tu kita agung-agungkan orang lain, kita agungkan barat lah, kita agungkan budaya-budaya yang lain lah. Sedangkan kita dah ada budaya kita sendiri, iaitu budaya yang berasaskan Islam. So itulah yang buatkan aku kagum dengan Izzuddin Al-Jitrawi ni. Sebab dia sampaikan ilmu tu supaya kita nampak yang kita ni sebenarnya bukan bangsa yang lemah. Macam tu lah. So
Berbalik, siapa nak beli PM. Keempat lagi. Promote tu. Okey. Oh, Ah. banyak idola dia ni. Dahsyat lah kan. So, aku spek aku lah kali lah. Aku cakap. Dahsyat lah. Ke aku cakap lu. Tahu lah, ikut lah. Aku boleh je nak cakap tadi. Aku cakap lu lah. Kau cakap dah. Aku first kali aku belajar ni kehidupan sebagai student Ni student. First kali aku ni jenis macam yang aku tu macam nak kata lonely tak ada lah aku sendu ni tu kan. Tak ada lah, cuma aku ni jenis macam lebih kepada orang yang suka buat kerja sendiri tau. Buat kerja sendiri. Aku tak kasi orang, tapi kalau ada orang macam nak tanya ke nak buat sekali aku okey lah. Cuma aku kalau Introvert. tak ada aku macam introvert. Cik dia nak ambil dia ambil tuduh. Dia macam aku macam mana tapi yang tu lah. Cuma kalau jadi aku awal-awal aku macam tak ada lagi orang yang aku macam idola kan macam ni ikut, tapi aku macam ada juga yang orang aku kagum tau. Macam aku macam nak contohi kan. Contoh kalau yang antara yang aku kagum kan, aku macam ada senior aku yang ni, yang dia Tostan berita kan, yang dia ni jenis macam yang aku minat dengan dia ni, dia seorang yang outspoken lah. Dia walaupun memang outspoken dia ada pro and cons. Dia memang suka kritik benda. Tapi bila dia suka kritik benda tu, orang suka kecam juga kan. Cuma bila aku suka bila dia kritik benda ni, nampak dia punya prinsip. Macam aku suka tengok orang yang prinsip yang tetap ni, macam dia nak apa yang dia nak. Yang tu, yang tegas ni tu kan. Yang dia ada macam jati diri. Kita belajar jati diri pula. Okey. Lepas tu aku ada seorang member ni, dia sebaya dengan kita. Aku macam kagum dengan dia. Sebab first kali dia hafal Quran. Lepas tu aku tengok dia ni macam aktif tau. Aktif, dan dia suka sama-sama kalau bab berdakwah semua ni kan. Aku kagum dengan dia. Kalau boleh kita kalau nak ikut dia, ikut lah. Yang tu lah antara orang yang aku ada macam admire, kagum dengan apa yang dia buat sebagai seorang student lah. Baik. Isyad, sila Isyad. Aiman tadi siapa tadi? Kawan member Member. Member dan senior kan tadi. Senior pun ada juga. Ini ada juga. Ini juga seorang. Tak, sebab nak cakap pasal idola aku macam tak ada, macam aku tak ada lah ke idola yang dalam kalangan member ataupun ni. Tapi aku cerita yang kalau macam aku macam kagum tadi, aku respect lah member aku yang jenis-jenis macam ni. Ada seorang tu macam member sekolah rendah tu. Nak kena mention nama ke? Ikut lah. Aku ni tak mention lah. Aku malas lagi kalau dia tengok lagi macam dia kagum-kagum Panggil pula. Tapi kalau nak mention boleh je. Okey ya. Kalau dia tengok dia boleh like lagi. Nanti dia share kat video kita. Aku sebut je tak tak payah sebut lah. Malu aku bagi general. So member yang first ni yang aku kagum. So, macam kan tadi kan Aiman ada cakap pasal ni 3 benda tu kan, aspek IQ, EQ, SQ kan. So yang seorang ni aku tengok dia EQ dia macam lebih. EQ emotional dia macam bagus lah. Buat bergaul dengan orang ni dia bagus. Tak pernah lagi aku nampak dia macam tak pernah, jarang lah. Dia macam tak kenal orang tu, macam dia mesra jenis ramah. Datang kat seorang ni dulu dia sembang-sembang. Lepas tu pergi kat tempat lain, jumpa orang lain kan. Sembang-sembang relax. Cepat masuk lah. Dia cepat masuk lah. Cepat ngam. Orang tu memang best lah. Dengan orang macam tu yang best lah. So kira mana-mana pun dia happy je. So orang macam tu aku kagum lah. Mungkin sebab aku kagum dia, mungkin sebab aku tak boleh buat macam tu lah. Mungkin macam tu lah.
So tu aku macam respect lah. Dia banyak dia pergi. Kalau dia pergi, dia banyak pergi pertandingan tau. So dia pergi pertandingan, dia jumpa kawan, lepas tu dia pergi camp, dia jumpa kawan lagi. Lepas tu sekarang ni dia punya followers IG tambah-tambah. Oish. Followers IG pula. Malah cakap aku IG ni. Aduh. Aduh, Nak promote IG ni. Oh, boleh. Okay, follow. Nanti PM IG tu. Siapa nak ni tulis kat komen. Nanti dia cara follow. Tu dia je. Nanti follow back lah. Okay. Boleh. Tu seorang. Dia macam IG dia tu. Terus ada seorang lagi kawan yang aku respect ni. Seorang ni sebab dia study. Oh, dia bagus lah. Dia macam pernah ada kawan yang kalau orang lain tak buat apa-apa, dia study. Dia study untuk isi masa lapang. Hobi dia study. Hobi dia study. Aduh. Jarang lah jumpa sampai sekarang Agak ah. Dia macam jarang lah pantang lah nampak masa kosong ni study. Dia macam boleh kita orang ni tau buat homework sama-sama. Dah habis buat homework dah siap tanya homework kau dah siap belum? Dah, so kau buat apa tu? Study. Aduh ingatkan buat apa ingatkan dah siap homework tau. Lepas dia tengah study. Macam wish ni feel dia ni macam dia otak dia macam usaha lah. Dia ambil pengajaran macam surah Wal-As tu. Sebenarnya setiap manusia dalam kerugian. Bagus lah. Tu orang lah. So ada seorang lagi ni, dia tak adalah EQ dia apa dalam pelajaran dia biasa-biasa lah. Dia top juga. Internet okey tak? Okay. So dia antara yang top. Tapi dia kira macam yang first tadi member tu dia bagus bercakap kan. Yang kedua tadi bagus bab-bab study. Yang member ketiga ni dia bagus bab-bab artistik sikit. Dia macam kreatif lah. Walaupun dia pandai. Lepas tu dia kreatif juga. Lepas tu dia macam time last sekolah tu lah. Macam dah habis-habis sekolah semua dah sambung belajar kan. Lepas tu dia sambung mana lah. SPM dia dapat result bagus. Lepas tu dia sambung mana sambung IPTS. Tapi apa? Art melukis. Dia sambung. Ini kan nama dia. Aswara. Bukan. Dia sambung bidang arts. Sambung bidang arts. Tak apalah. Seni dia bersama bidang seni. Seni nama dia. Lupa. Sama bidang seni lah. Maksudnya dia tak sama ni lah. So kira macam respect sebab dia berani nak ni lah. Cuba ke bidang yang dia minat lah. Dia lah hafal Quran lah. Sekolah semua hafal Quran. Mantap lah. Dia yang hafal Quran ni. Respect lah. Tu lah antara 3 orang yang aku kagum sebab aku tak boleh buat lah macam tu lah. Tiga aku. Ush. Kita ni asal rendah diri tu. Ni muhasabah diri malam ni. Nak cakap macam ni sebenarnya. Point dia kira macam kita ni do what you do best lah. Like that. Kita ada specialty masing-masing. Kita ada unik masing-masing kan. So kalau kita nak tiru seorang tu betul-betul, dia still kena ubah sikit. Kalau kau dah tengok Boku no Hero Academia kan, tiba kan dia macam kan ada watak utama dia Deku kan. So kalau kau dah tengok kalau tak tengok tak apa lah. Watak utama dia follow footstep orang yang dia idol kan, tapi dia kena ubah sikit. Faham tak? Kalau dia follow betul-betul, dia ada masalah. Kalau kau tengok season 2 kan, ada masih teruk otak aku ni. Okay lah. Peminat anime boleh komen lah. Okay, boleh suggest. Waktu season tu dia hadapi masalah sebab dia punya tangan tak cukup kuat. Alamak, spoiler. Aduh. Okay, boleh komen boleh. Lepas tu dia tukar style lain. Dia tukar style dia lah, gaya dia. So tu lah nak cakap dia, kalau kita nak follow orang tu, jangan follow betul-betul. Ikut kadar kita. Okay, habis.
InsyaAllah malam ni yo manfaat lah. Manfaat insya-Allah manfaat. Memang manfaat. Tiada anime lagi. Mana tak? Aku rasa mantap lah. Kayaknya masa malam ni yang kita semua setuju lah. Akademik saja tak cukup. Memang. Kena ada benda lain juga. Kena ada benda lain juga. Ha. Mungkin kalau itu saja macam macam specialty yang lain kan. Jadi aku rasa sekadar tu juga untuk malam ni lah. Dan sebelum kita tamatkan lah, mungkin ada pesanan untuk viewers. Kita start Irsyad lah. Sana Sila, tu Syed. viewers. Ha? Sana mesti dah berkait dengan tajuk kan, for flat. Cukup ke sekadar akademik? Dekat dunia ni, zaman sekarang, nak pesan. Okay. Zaman sekarang ni, kita dah menghampiri akhir zaman. So, kita dah boleh nampak dah tanda-tanda dia. Macam kita semakin kembali ke kita punya perangai normal, kita normalisasikan yang salah. Betul ke kita cakap dia? Aduh, aku tak boleh nak pesan macam ni. Dia macam normal kita tak sepatutnya normal. Dia macam kata yang banyak tu tak semestinya betul. Yang betul tu tak semestinya majoriti. Macam tu. Ada satu hadis Nabi tu. Tapi boleh ke nak sebut kalau kita tak ingat full? Mafhum. Faham dia mafhum dia Islam tu daripada Datang dari dalam keadaan asing. Mantap. Akan kembali ke asing. Maksudnya kita dah hadapi orang-orang yang asing. Baik. Kita menghampiri fasa tu dah. Kita dah masuk dah fasa tu. So pesanan saya, korang kena lagi-lagi zaman teknologi kan. Zaman teknologi ni banyak je info, senang dapat. One tap only, and then you can get everything that you want. Like that lah. Tak screen lah sekarang, so one tap je. Kita kena berhati-hati lah. Kalau kita dapat satu info tu, kena selidik dulu betul salah dia. Macam kes baru-baru ni, kes artis tu kan. Artis yang dia sensor editing. Yang tu lah, dia macam dia punca dia sebab berita palsu kan. Ada artis tu yang aduh. Dia sebab berita palsu banyak benda-benda pasal berita palsu ni. Dan saya rasa benda tu takkan berkurang. So sebenarnya bila dapat satu info tu, pastikan dia daripada sumber yang betul lah. Lagi-lagi bab-bab agama kan. Hukum agama semua main-main kena refer dekat ustaz. Coba sana. Jadi insya-Allah pesanan Aku setuju dengan apa yang Irsyad kata tadi berkenaan dengan apa kita sekarang dah menghampiri fasa akhir zaman bagi semua kan. Even kalau kita tengok sekarang ni pun satu persatu ulama-ulama meninggal makin hari, macam makin ramai pula baru-baru ni Syekh Muhammad Ali Saleh Muhammad Ali Jabir. Ilmu diangkat tu lah. So macam apa yang aku nak kata ni, di samping kita belajar dalam silibus, belajarlah something yang di luar silibus. Sebab dalam silibus kita kan tak ada mata pelajaran agama kan. So aku titik beratkan kat agama ni, belajarlah agama. Dan bukan agama sajalah, apa-apa saja ilmu yang kita rasa boleh bagi manfaat pada orang lain, kita belajar ilmu tu. Lepas tu bila cakap tentang akhir zaman dah semakin dekat ni, jangan kita rasa macam akhir zaman dia semakin dekat, so aku dah malas nak belajar bagi semua, aku nak solat je. Itu salah juga. Sebab ada mafhum hadis ni, Nabi kata kalau kiamat tu dah terjadi, ni bayangkan kiamat dah terjadi, tapi dekat tangan kita ni ada ada biji benih pokok macam tu lah. So Nabi perintahkan untuk kita tanam biji benih tu walaupun waktu tu adalah waktu kiamat. Jadi apa yang nak dimaksudkan daripada hadis ni, mafhumnya
yang dimasukkan pada hadis ni, yang Nabi kata tu, kiamat dah jadi dah. Tapi Nabi kata suruh tanam juga biji benih tu. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita dah tahu kiamat tu dah terlalu dekat, tapi jangan kita jadikan tu sebagai alasan untuk kita malas nak berusaha. Ataupun alasan supaya kita nak ibadah je 24 jam. Bukan. Kita kena berusaha juga untuk bahagian dunia. Sebagaimana yang Nabi pesan tu lah. Okay. So berbalik pada aku punya pesanan tadi, selain daripada belajar ilmu silibus, belajar juga ilmu-ilmu yang lain yang luar dari silibus. Kita tambahkan ilmu pengetahuan kita. Lepas tu bila kita punya ilmu dah banyak, kita sampaikan ilmu tu pada masyarakat. Yang paling bagus sekali sampaikan ilmu agama, insya-Allah. Itu lah. Baca banyak buku-buku lah, baca banyak buku yang bagi ilmu ataupun buku-buku nasihat macam tu lah. Semua. Ni bukan nak promote buku lagi ya. Tapi kalau nak kita boleh PM Cobe ya. Okey. Kalau boleh PM Cobe. buku PM Cobe. Okey. Okey, aku rasa tiba masa aku kot. Okey. Untuk viewers lah, untuk pada orang, untuk aku sendiri lah, sebagai manusia ni kan, pesanan dia kat sini, apa pun yang kita buat, kita ikhlas. Kayaknya maksud aku macam apa pun yang kita buat, be back to the apa yang kita nak buat kat dunia ni. Macam dalam Al-Quran pun Allah kata Allah jadikan manusia dan jin ni untuk beribadat kepada Allah. Maksud kat sini, aku dulu waktu sekolah ada seorang ustaz Seorang ustaz ni dia tinggi, dia botak-botak sikit. Dan dia kurus lah. Dia pernah cakap kan, dia jadi macam, dia cakap benda ni kan. Sampai ada seorang ni, dia jadikan moto hidup kan kat locker kan. Itu dia kat moto hidup dia. Kalau anggaplah kerja yang kita lakukan sebagai ibadah. Maksudnya kat sini macam maksudnya kat sini apa pun kita buat, niat kita yang penting lah. First niat. Kalau kita buat amal tu niat. Maksudnya kalau apa pun kita buat, niat kita betul, insya-Allah apa pun kita buat akan jadi betul. Tapi janganlah jadi Robin Hood, curi duit orang bagi kat orang. Itu salah juga. Itu salah. Tapi niat tak menghalalkan cara. Kita kena faham. Jadi kat sini pentingnya kita punya amalan dan juga ilmu. Dua benda yang bergerak seiringan. Pasal yang tu juga pesanan daripada aku, daripada Cobi, daripada Isyad kan. Jadi aku rasa sampai di sini je. Jadi aku harap kita boleh amalkan sama-sama, kita bertiga dan juga viewers. Dan jangan lupa sebelum kita ni, jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Dan juga follow official cap.kuas, IG official cap.kuas. Untuk lebih banyak Jeman Mukri lah. Okay, lepas tu tengok juga perkembangan EVOS. Okay, insyaAllah kita boleh teruskan yang benda yang baik. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay.